Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Spain menentang Jepun, yang mana Jepun mengejutkan sekali lagi gegasi Eropah dengan kemenangan 2-1. Pada perlawanan ni secara technically memang Spain lah dominate game, terutamanya dengan hantaran-hantaran pendek, circulate ball, ball progression, switch play dan sebagainya. Tetapi nampaknya Japan ataupun Jepun lebih bijak dalam menangani ataupun counter tactical dan juga apa yang dirancang oleh pasukan Spain, terutamanya di second half. Baiklah, untuk perlawanan ni saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Spain dahulu supaya nanti penjelasan melalui pasukan Jepun mudah difahami tentang apa yang mereka lakukan untuk menetralkan bahagian serangan pasukan Spain dan bagaimana mereka melakukan serangan balik ke arah pasukan Spain. Baiklah, dalam game ni saya akan mulakan dengan pasukan Spain. Apa yang dilakukan oleh pasukan Spain pada perlawanan ni adalah mereka cuba untuk membentuk ball position dan juga circulate ball di bahagian tengah dengan bermain hantaran-hantaran pendek. Seperti mana yang kita tengok, gandingan pemain-pemain di bahagian tengah, Sergi Busquets, Pedri dan juga Gavi, mereka lebih selesa untuk circulate ball di bahagian tengah dan juga progress ball di bahagian tengah dengan hantaran-hantaran pendek. Dan apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka akan cuba untuk overload bahagian tengah dengan sebanyak yang mampu untuk memastikan yang mereka boleh melakukan switch play ke arah pemain di bahagian winger. Sebab apa Spain fokus untuk ball progression dan juga untuk build up di bahagian tengah? Sebab mereka ada backup daripada back three mereka, iaitu Rodri, Pau Torres dan juga Azpilicueta, yang akan membentuk gandingan di bahagian belakang untuk progress ataupun carry the ball ke bahagian tengah. Jadi apabila mereka overload player di bahagian tengah, mereka ingin menarik pemain-pemain Japan untuk berada di bahagian tengah dan pemain-pemain winger mereka di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri, iaitu Dani Olmo dan juga Williams, berada di kedudukan yang bebas. So apabila pemain-pemain ni berada di dalam kedudukan yang bebas, maka pemain-pemain tengah pasukan Spain ni, sama ada Pedri, Gavi, Busquets, mereka akan cuba melakukan switch play, menukar daripada bahagian tengah kepada bahagian wide area untuk menjadikan posisi di bahagian winger berada dalam kedudukan yang kosong. Jadi apabila berada dalam kedudukan yang kosong, winger pasukan Spain akan bertindak untuk melakukan individual brilliance ataupun pergerakan solo lah, dengan membentuk ataupun lawan dalam situasi 1v1 untuk penetrate ataupun menembusi bahagian pertahanan Japan. Jadi apa yang dilakukan adalah mereka tarik untuk pasukan Japan bermain dengan lebih narrow ataupun lebih ke tengah, dan mereka stretch out winger mereka untuk berada di wider area untuk mereka melakukan switch play. So circulation ball mereka di tengah adalah untuk memfokuskan mereka punya hantaran ataupun switch play ke bahagian wider area. Tetapi inilah yang saya katakan, bagaimana Japan menangani ataupun menetralkan corak permainan yang dilakukan oleh pasukan Spain ni. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Japan sehingga mereka berjaya untuk memastikan yang corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Spain berjaya untuk dinetralkan dan juga menyebabkan Spain tak boleh nak tembusi bahagian pertahanan Jepun dan tak boleh nak memanfaatkan penggunaan daripada winger mereka, iaitu Dani Olmo dan juga Williams. Okey, perkara pertama yang dilakukan oleh pasukan Japan adalah terutamanya di second half. Kalau kita lihat di first half tidaklah beberapa sangat, tetapi secara penjelasannya di second half kita boleh nampak berlakunya beberapa pertukaran, iaitu kemasukan Mitoma, Duan dan sebagainya telah memberi impak yang lebih efektif dan juga positif kepada bahagian serangan pasukan Jepun. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Jepun di second half? Yang pertama yang dilakukan oleh pasukan Jepun di di second half adalah mereka melakukan aggressive pressing, iaitu mereka bermain dengan pressing yang tinggi sehingga berada di dalam kawasan D box pasukan Spain pun mereka tetap melakukan pressing ke arah goalkeeper pasukan Spain. Jadi apabila mereka melakukan pressing yang sangat tinggi dan sangat agresif, mereka telah menyukarkan pasukan ataupun pemain-pemain Spain untuk hold up the ball dan juga untuk progress the ball lebih kepada bahagian hadapan. Jadi pemain-pemain Spain mereka tak boleh nak progress ataupun tak boleh nak supply bola ke hadapan dan mereka tak boleh nak circulate bola untuk bermain dengan hantaran pendek. Jadi apa yang dilakukan
oleh pemain Spain adalah mereka akan cepat untuk release ball, sama ada membuat clearance ataupun membuat hantaran-hantaran yang tidak menjadi akibat dipressing oleh pemain-pemain Jepun di second half. Jadi apabila pemain Jepun telah melakukan aggressive pressing ni, kita boleh nampak yang momentum dan juga intensity game yang ditunjukkan oleh Spain seperti mana first half tidak terjadi di second half. Sebab apa? Sebab mereka terasa terancam untuk memegang bola dengan lebih lama, dan mereka tak boleh nak hold game dengan lebih lama, dan mereka tak boleh bermain dalam kawasan yang lebih pendek. So bila mana mereka kena press, mereka cepat untuk release ball. Jadi apabila mereka cepat untuk release ball, mereka akan cepat untuk buat mistake, sama ada clearance tak menjadi, passing tak tepat dan sebagainya. Itu taktikal yang diguna pakailah oleh pasukan Jepun di second half. Jadi akibat daripada agresif pressing tadi, kita boleh nampak yang Japan telah cuba untuk meningkatkan momentum game dan meningkatkan intensity game in term of attacking. Jadi apabila pasukan Jepun melakukan pressing dan mereka berjaya untuk mendapatkan bola daripada pasukan Spain, apa yang dilakukan oleh pasukan Jepun adalah mereka cepat untuk melakukan build-up play dengan individu brilliance daripada mereka, dan mereka overload numbers of player di bahagian hadapan untuk memastikan yang pressing mereka menjadi, dan dalam pada masa yang sama, sekiranya mereka berjaya untuk mendapatkan bola, mereka boleh melakukan attacking ataupun serangan terus ke arah pasukan Spain. Dan benda itulah yang terjadi dalam 3 minit sahaja, iaitu minit 49. Kita boleh tengok bagaimana gol yang dilakukan oleh Doan akibat daripada agresif pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepun, dan gol daripada Tanaka bagaimana mereka overload dan juga memberi bantuan kepada bahagian serangan dengan hantaran-hantaran supply bola ke dalam kotak penalti, dan mereka banyakkan player berada dalam kotak penalti, yang mana Maeda tak dapat bola, tiba-tiba seorang player Jepun sekali lagi berada di belakang Maeda boleh sambut bola tersebut, dan Tanaka berada dalam kedudukan yang tepat untuk menyambut hantaran tersebut. Walaupun menjadi pertikaian goal to out, tetapi bola itulah yang menyebabkan pasukan Jepun menghantar Jerman balik. Jadi in term of attacking, aggressive pressing, overload player di bahagian hadapan telah memudahkan Japan untuk menyerang pasukan Spain, dan mereka telah menetralkan corak permainan pasukan Spain yang lebih kepada build-up play dengan hantaran-hantaran pendek di bahagian tengah, dan cuba untuk circulate dan juga switch play kepada bahagian wing dan juga bahagian sayap pasukan Spain. Itu yang pertama. Dan in term of defending, apa yang menarik tentang pasukan Jepun ni adalah mereka bermain dalam sistem bertahan yang sangat bagus, iaitu mereka bermain dengan low block. Kenapa mereka bermain dengan low block? Mereka ingin memastikan yang pasukan Spain tak boleh nak melakukan penetration passing ke dalam box mereka, dan yang paling penting pasukan Spain tak boleh mencari target man mereka, iaitu Morata. Jadi mereka tak membiarkan pemain-pemain Spain berada dalam kedudukan yang kosong, dan mereka bermain dalam low block untuk memastikan hantaran-hantaran pendek yang dilakukan oleh pemain Spain berjaya di-intercept ataupun berjaya dikeluarkan dengan mudah lah. Dan dalam pada masa yang sama, kan saya kata tadi, Spain akan cuba untuk menarik pemain-pemain Jepun bermain lebih ke tengah dan membiarkan winger mereka berada dalam kedudukan bebas untuk mencipta gerakan 1v1. Tetapi kebijaksanaan daripada pasukan Jepun adalah mereka memastikan yang untuk cover up bahagian winger bukan sahaja fullback ataupun wingback mereka yang membentuk back five tersebut, tetapi mereka juga meminta pertolongan daripada winger mereka untuk cover up bahagian tersebut. Jadi apabila mereka diserang ataupun pasukan Spain menyerang, maka winger pasukan Japan akan melakukan track back dan juga overload di bahagian wide area untuk memastikan yang situasi 1v1 takkan terjadi. So apabila Ferran dapat bola, William dapat bola, Dani Olmo dapat bola, maka akan sentiasa terjadi dalam situasi 2v1. So bila mana winger pasukan Spain kena press dengan 2 orang player daripada pasukan Jepun, maka mereka pun tak boleh nak berbuat dengan banyak untuk exploit bahagian winger ataupun bahagian wide area pasukan Japan tersebut lah. So bila jadi macam tu, memang pasukan Japan telah menetralkan bahagian kanan dan kiri pasukan Spain daripada menyerang pasukan Jepun di bahagian tersebut. That is a tactical wise lah. Jadi secara overallnya boleh saya katakan memang Japan bertindak dengan sangat cemerlang di second half. In term of defending dan juga in term of attacking, mereka sangat komplit dan berjaya menetralkan corak permainan yang diguna pakai oleh pasukan Spain. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.